Salam sejahtera dan Assalamualaikum pelajar-pelajar. Ini adalah kuliah kita yang terakhir, iaitu kepentingan anatomi tumbuhan, di mana untuk kuliah ini kita akan garapkan sekali dengan assignment tentang kepentingan anatomi tumbuhan. Seperti yang kita sudah sedia maklum, bahagian anatomi tumbuhan yang biasanya akan dilihat ataupun dikaji adalah melibatkan struktur anatomi daun. Juga melibatkan juga pada keseluruhan bahagian pokok, namun bahagian daun adalah bahagian yang paling menarik perhatian kerana ia melibatkan ciri yang pelbagai dan ciri yang sangat bervariasi jika dibandingkan dengan ciri-ciri lain pada organ tumbuhan yang lain. Contohnya seperti pada selai daun ni, kita boleh melihat ciri peruratan daun. Kita juga boleh melihat ciri peruratan tengah daun. Kita boleh melihat ciri anatomi tulang daun. Kita juga boleh melihat ciri anatomi pada petiole ataupun tangkai daun. Ciri anatomi juga dilihat pada keadaan ataupun pada bentuk serbuk, di mana kebanyakan bahan-bahan ubatan yang berasaskan tumbuhan, di mana dia punya ramuannya berasaskan tumbuhan. Kita akan dapati tumbuhan itu berada dalam keadaan serbuk. Jadi dalam keadaan serbuk juga kita masih lagi boleh melihat ciri anatomi sesuatu spesies tumbuhan untuk dicamkan ataupun dibezakan dengan spesies tumbuhan yang lain dengan menggunakan database sedia ada, ataupun kita melakukan kajian mengenai serbuk-serbuk tumbuhan tersebut dan dibandingkan dengan ciri anatomi pada keratan rentas daun. Ciri anatomi juga kita boleh lihat melalui cebisan bahagian-bahagian tumbuhan. Contohnya cebisan daun pada makanan ataupun cebisan tumbuhan daripada hasil aktiviti haiwan ataupun serangga. Secara dasarnya kita akan melihat bahawa anatomi tumbuhan boleh digunakan untuk aplikasi dalam taksonomi tumbuhan, iaitu kajian sains, salah satu cabang sains tumbuhan. Digunakan juga untuk pengecaman dan pengelasan tumbuhan, digunakan untuk pengecaman kayu berdasarkan ciri anatomi kayu, kajian untuk ubat-ubatan ataupun melibatkan industri tumbuhan ubatan, juga dalam penentuan keturunan dan pencemaran makanan, juga dalam kajian atau penyelidikan habit pemakanan haiwan, dalam aktiviti aplikasi forensik sains dalam kajian jenayah, dan juga dalam aktiviti paleobotani. Inilah antara 8 yang utama. Di samping itu terdapat juga kepentingan anatomi tumbuhan dalam bidang-bidang lain yang boleh kadang-kadang ia berlaku mengikut peredaran masa, dan yang paling popular antara banyak-banyak itu adalah yang 8 ini, di mana ia sangat biasa digunakan dalam kehidupan kita seharian. Kita lihat dulu aspek anatomi tumbuhan dalam tumbuhan ubatan. Okey, kita sedia maklum banyak daripada spesies-spesies tumbuhan kita mempunyai nilai ubatan yang banyak digunakan dalam pengamalan ataupun aktiviti pengubatan tradisional yang kemudiannya telah mula dikomersialkan dalam industri tumbuhan ubatan herba. Contoh kat sini yang saya tunjuk adalah senuduk putih untuk ubati berak darah, dan juga contoh yang biasa kita lihat adalah macam seperti kacik Fatimah, Mas Cotek. Okey, jadi menunjukkan betapa berdasarkan pembacaan rujukan dan kajian terdahulu, kita lihat banyak tumbuhan kita yang telah diaplikasikan dalam pengamalan ubatan sama ada secara tradisional ataupun telah dijadikan pengubatan moden. Ini adalah salah satu spesies yang dipanggil sebagai buah goji. Kita tengok kat sebelah tu, dia adalah Lycium pallidum yang digunakan dalam pembuatan tea buah goji untuk perubatan tradisional.
Ini pula adalah Nigella sativa ataupun kita biasa kenali ia sebagai batu sauda. So kalau batu sauda ni biasanya kita gunakan dia punya biji benih, biji sauda kita panggil. Tetapi dia punya bahagian tumbuhan yang lain juga mempunyai kepentingan untuk perubatan-perubatan yang lain, tapi more kepada bijinya. Jadi ini adalah salah satu contoh tumbuhan Nigella sativa yang punya nilai ubatan yang sangat tinggi. Ini adalah merupakan tumbuhan kacik Fatimah, spesies kacik Fatimah ataupun Labisia pumila yang telah dikomersialkan menjadi perubatan berasaskan tumbuhan. Ya, ini perubatan tradisional yang telah dikomersialkan menjadi perubatan moden. Di sini saya lampirkan contoh-contoh buku yang telah dihasilkan daripada spesies-spesies tumbuhan ubatan di Malaysia, di mana kita lihat struktur ciri anatominya dan kita rekodkan sebagai menjadi salah satu database ataupun pekalan data ciri anatomi tumbuhan ubatan di Malaysia. Adalah aplikasi forensic science di mana ciri anatomi telah digunakan banyak di negara-negara maju termasuk di Malaysia untuk aktiviti dalam forensic science. So saya percaya semua pelajar familiar dengan cerita ni satu ketiga dulu. Sekarang mungkin dah banyak cerita lain, tapi ni antara cerita yang sangat popular iaitu CSI ataupun Crime Scene Investigation. Miami ada, Florida ada, New York ada kan. Di mana kita akan lihat di situ ada terdapatnya aktiviti dalam forensic science menggunakan data pollen dan juga ciri anatomi tumbuhan. Jadi bila berlakunya satu kejadian jenayah dan pihak forensik akan datang ke tempat di mana berlakunya jenayah, sebab kalau dalam kejadian jenayah kita akan tengok kepada mangsa, dan kita tengok kepada tempat kejadian jenayah itu berlaku. Jadi bila mangsa tu ditemui, biasanya apa yang berada pada mangsa akan diperiksa, direkodkan. Begitu juga pada tempat kejadian jenayah ataupun crime scenes. Di situlah di mana data-data tentang apa yang melekat pada mangsa dan juga apa yang berada di tempat kejadian jenayah direkodkan. Ini termasuk juga dalam kajian tumbuhan, termasuklah anatomi tumbuhan. Ini merupakan antara penerbitan yang telah dikeluarkan, yang pernah diterbitkan yang berkaitan dengan ciri anatomi tumbuhan dan juga aktiviti forensik ataupun siasatan dalam jenayah melibatkan pembunuhan, kematian dan sebagainya. So apa saja bahan bukti yang terdapat pada mangsa akan diperiksa, termasuklah pada bahagian-bahagian yang sulit seperti pada bahagian kaki, cecelah jari, cecelah telinga, mata. Di situlah kita akan jumpa banyak evidence dan banyak kali dalam kes kita akan jumpa evidence serpihan-serpihan tumbuhan. Jadi senario 3 ni, kesan serpihan daun pada mangsa, kesan serpihan daun pada tertuduh dan juga kesan serpihan daun di tempat kejadian akan dikaitkan. Selalunya ketiga-tiga elemen ini akan mengukuhkan suatu kes untuk dibina untuk mendakwa seseorang itu jika dia terlibat dalam satu kes pembunuhan ataupun terlibat dalam menetapkan di mana kejadian itu sebenarnya berlaku. Sebab ada satu kes yang pernah berlaku di tempat saya belajar dulu di London, di mana ditunjukkan bahawa kes tersebut mangsa itu ditemu dekat di satu taman di satu bandar kecil, tapi bila diperiksa pada mangsa, serpihan daun itu tidak berada di situ dan daun itu, spesies itu ditemui pada kawasan yang lain. Dari situlah dapat dikesan bahawa mayat itu telah ataupun mangsa itu telah dipindahkan daripada tempat kejadian ke tempat yang baru untuk mengelakkan ia dikesan dia dibunuh di mana. Sebab kalau polis boleh jumpa tempat kejadian utama, ada banyak evidence yang mungkin akan senang untuk menangkap penjenayah yang sebenar. Dan biasanya kalau pada mayat dia akan temui lalat ataupun yang menghurung pada mayat tersebut. Dan biasanya lalat itu juga atau serangga ke tak kisah yang dijumpa pada mayat atau tempat kejadian akan diambil
Dan serpihan-serpihan yang berada pada kaki, pada bahagian haiwan juga akan dikesan. Di sinilah peranan dan ciri anatomi untuk pengecaman spesies yang lekat pada bahagian-bahagian ataupun pada kaki serangga tersebut ataupun haiwan tersebut. Seterusnya adalah untuk paleobotani ataupun paleobotani sama ya. So perkataan Greek, paleo tu daripada perkataan Greek, maksudnya old, and botany adalah study of plant. So bidang yang berkaitan tentang tumbuhan pada zaman batu dulu. Tinggalan tumbuhan daripada bahan geologi, iaitu batuan. So sangat memerlukan bidang anatomi untuk kajian dan pengecaman tumbuhan. Di sini saya tunjukkan contoh kajian-kajian paleobotani di mana kita lihat pada buatan-buatan terdapat artifak-artifak tumbuhan yang hidup pada zaman dahulu kala. Termasuklah juga fosil-fosil dan juga polen-polen tumbuhan. Ia termasuk juga dalam kajian paleobotani. Dan seterusnya adalah untuk kajian ataupun penyiasatan tentang ketulinan dan pencemaran makanan. So biasanya adalah bahan-bahan mentah yang digunakan dalam pembuatan produk-produk kesihatan ataupun ubatan, dia adalah bentuk serbuk. So untuk pengecaman sama ada bahan itu dibuat daripada bahan mentah yang tulen ataupun betul lah spesies tumbuhan yang digunakan, kita boleh membuat kajian anatomi daripada cebisan-cebisan tumbuhan itu ataupun daripada serbuk tumbuhan itu. Ada kalanya juga bila berlakunya keracunan makanan, kita boleh ambil daripada bahan kumuh yang dikeluarkan itu untuk pengecaman cebisan makanan bagi mengecam apa makanan yang diambil oleh seseorang pesakit tersebut. Ini adalah contoh-contoh lah di mana cebisan ataupun kadang-kadang serbuk makanan dapat dikesan pada makanan-makanan akibat daripada makanan yang keracunan ataupun toksik. Dan juga terdapat daripada makanan-makanan yang mengandungi bahan-bahan daripada tumbuhan, di mana kita boleh mengecam tumbuhan itu berdasarkan ciri anatomi daripada keratan-keratan ataupun cebisan-cebisan sesuatu tumbuhan tersebut. Kalau kita lihat di sini juga, kita akan nampak bagaimana banyak produk-produk di pasaran adalah berasaskan kepada tumbuh-tumbuhan ataupun sama ada daripada daun, pokoknya, bijinya ataupun buahnya, dan kadang-kadang melibatkan bahagian akar sahaja. Seterusnya adalah habit pemakanan haiwan, juga melibatkan kajian anatomi. Maksudnya melibatkan pengecaman ataupun pengenalan melalui ciri anatomi daun. Dalam kajian-kajian ini dilihat bagaimana tabiat sesuatu spesies haiwan itu mengunyah, menghisap, menyiat bahagian-bahagian pokok ataupun bahagian-bahagian tertentu pada organ pokok. Apa yang dimakan, apa yang dia tidak makan, dan bagaimana ia boleh mendatangkan kesan baik dan buruk. Biasanya memang bila kita buat ujian makanan tu memang dia akan ambil lah bahan kumuh daripada haiwan tersebut ataupun apa yang terdapat pada perut haiwan tersebut. Ini contohlah tabiat pemakanan ataupun habit pemakanan haiwan. Sama juga di sini menunjukkan habit pemakanan haiwan ataupun ada juga kajian tentang habit pemakanan serangga. Ini juga contoh lain habit pemakanan haiwan. Istimewa ialah kita lihat kalau pada binatang kesayangan kita ni sama ada anjing atau kucing, kita lihat dia mengunyahkan daun-daun tertentu di mana kita dipercayai bahawa daun yang dikunyah oleh haiwan itu ataupun kucing ataupun anjing itu mempunyai khasiat tertentu untuk sistem penghadaman mereka. So ada je kajian berkenaan tentang tabiat pemakanan kucing yang melihat ciri anatomi daun pokok yang
dikunyah ataupun dimakan tersebut. Dia tak makan biasanya, dia kunyah-kunyah je. Dan yang agak penting juga adalah aplikasi taksonomi dalam pengecaman dan penggelasan tumbuhan menggunakan ciri anatomi. Seperti mana yang telah kita belajar sebelum ni, kita dah lihat pada ciri, contohnya pada ciri jenis stomata. Boleh dilihat di sini, ia boleh membezakan antara kumpulan famili tumbuhan antara Rubiaceae dan Gramineae. Serupa juga dengan kes di sini, kita lihat jenis stomata tetrasitik hadir pada palmi ataupun kumpulan tumbuhan yang kita kenali sebagai kelapa lah, kelapa sawit ke, kelapa biasa ke. Jadi jenis stomata itu boleh mencirikan famili tersebut. Dan di atas tu adalah Acanthaceae dengan diacetic stomata. Kalau di sini kita lihat di mana citrus mempunyai ciri kehadiran hablu. Okey. So dia ada sel berhablu pada bahagian lamina daun. Juga semula manakala seperti citrus di bawah pula kumpulan yang mengandungi rapid. Okey. Rapid yang berada pada bahagian palisade. So kalau pada permukaan pun kita akan nampak rapid tu. Jadi disebabkan kehadiran hablu dan rapid ini, tumbuhan citrus, jenis citrus boleh dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Serupa juga di sini pencirian ciri anatomi untuk melihat fungsi ataupun deskripsi ciri anatomi pada jenis ataupun spesies tumbuhan. Kalau kita lihat di sini, ciri yang istimewa hadir pada Ficus rostrata iaitu kehadiran cystolith. So cystolith adalah salah satu ciri yang utama pada kumpulan tumbuhan di bawah genus Ficus. Kalau kita nama tempatan kita panggil pokok ara lah. Seperti gambar-gambar sebelum ni adalah ciri yang menunjukkan ciri anatomi yang hadir pada satu jenis ataupun family. Di sini pula adalah menunjukkan ciri kehadiran Latissifer ataupun Salogeta pada family Euphorbiaceae. Ini juga merupakan kehadiran Salogeta pada Mangifera indica daripada family Anacardiaceae. Mangifera ni daripada spesies mangga ya. Kita lihat berdasarkan ciri anatomi, kita akan nampak setiap family tu, bukan semua tapi most of the species, most of the family plant mempunyai ciri yang tertentu hadir pada daun atau batang yang menggambarkan ciri anatomi tertentu bagi kumpulan spesies tumbuhan yang tertentu. Ada kalanya ciri anatomi juga, contohnya pada keratan petiol dan tulang daun, banyak digunakan untuk pengelasan dan pengejapan spesies tumbuhan. Seperti pada family Rutaceae ni, nanti kita akan lihat tentang bagaimana ciri tulang dan petiol boleh digunakan untuk pembahagian kumpulan di dalam family Rutaceae ataupun family yang ada di dalamnya kumpulan-kumpulan lemon, citrus yang memberikan, yang mengandungi vitamin C yang tinggi ni. Okey, kita boleh nampak kat sini di mana pencirian dia adalah dia mengandungi sel minyak. So kalau kita nampak yang bulat-bulat ni pada bahagian lamina, pada bahagian tulang daun ini adalah kehadiran sel minyak pada family citrus. Dan sel minyak ini kita dapat cerap juga hadir pada tangkai daun ataupun pada petiol. So anak panah tu menunjukkan kehadiran sel minyak tersebut pada petiol Citrus microscopa yang merupakan salah satu limau yang terutama di negara kita. Di sini pula kita lihat pada family Annunaceae. Nampak kan ni salah satu family Annunaceae ni, durian Belanda. Ini adalah pada family Annunaceae. Dan jelas dia kelihatan di sini adalah kehadiran Brachysclerid yang warna merah-merah tu berada pada tangkai daun bagi family Annunaceae. Ini pencirian ciri anatomi lah bagi family ini.
Dan antara penggunaan ciri anatomi adalah untuk pengecaman kayu-kayu komersial di Malaysia ataupun di seluruh dunia. Masih lagi digunakan ciri pengecaman melalui ciri anatomi kayu. Ini adalah merupakan ciri anatomi kayu yang telah diberi ilustrasi yang jelas pada keratan rentas pada bahagian atas, and then pada bahagian hadapan tu adalah pada keratan memanjang, and then dia ada juga pada keratan jejari tangent. Okey, ada 3 bahagian keratan lah untuk mengenal pasti ciri anatomi kayu. Berikut adalah ciri anatomi kayu melalui keratan memanjang tangent, keratan memanjang dan juga keratan rentas, kayu yang berbeza, dan kita dapat lihat ciri keratan memanjang tangent ataupun keratan rentas termasuk juga keratan memanjang boleh memberikan pengecaman yang unik untuk setiap spesies tumbuhan pada bahagian kayunya. Okey, ini adalah kita conclude everything lah untuk pengajian ni di kelas terakhir. Di mana kita dah selesai semua subtopik dalam STAB 2153. Dan saya doakan semua dapat A. Just tinggal menyelesaikan tentang tugasan-tugasan lah. Dan saya akan memberi penerangan untuk tugasan 3 yang akan menggabungkan tugasan ke-3 dan ke-4. Di mana ia melibatkan kepentingan ciri anatomi tumbuhan dalam dipersembahkan dalam bentuk video. Saya akan beri taklimat khas melalui siri video nanti. Okey. Terima kasih dan selamat maju jaya.